Okay, so sekarang recording telah bermula. Okay, saya mutekan dulu ya kawan-kawan kita. Kalau ada soalan, boleh onkan saja mikrofon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Hari ini kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk memulakan pembelajaran kita di minggu ini ya. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan, kita akan buat perkongsian daripada hari Isnin hingga Jumaat pagi ya. Jumaat pagi, hari mengundi hari Sabtu ya. So hari Jumaat masih boleh lah. Okey, ya kita menerima masuk rakan-rakan kita yang tengah masuk sekarang. Okey, saya terus kongsikan ayat yang kita ingin bincangkan hari ini, iaitu mana perkongsian dulu. Ini kita tutupkan. Okey, alhamdulillah kita minggu lepas kita telah pun selesai berkongsikan ayat ke-96 dalam surah Al-Hijri. Allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun, dan kita telah pun banyak belajar daripada ayat-ayat itu. Allazina itu adalah isim mausul, iaitu orang-orang yang yaj'aluna itu adalah fi'il mudhari' ma'lum, wazan satu yang jamak dan marfu'. Ma'allah adalah idhafah, dengan ma'a adalah isim dharaf makan. Allahi adalah mudhafun ilaih yang majrur. Ilahan adalah isim nakirah yang mansub sebab dia adalah maf'ulun bih. Ya, akhara adalah sifat kepada ilahan tu, iaitu yang lain. Fasau fa ya'lamun, fa adalah fa istinafiyah yang diikuti oleh harfun istiqbal, iaitu harfun akan ya. Saufa tu bermakna akan. Ya'lamun fi'il mudhari' ma'lum, wazan satu jamak dan marfu' ya. Itulah yang bermakna mereka. Saufa tu akan. Jadi kita bacakan sekali ya. Mereka akan mengetahui ya. Maka mereka akan mengetahui ya. Kalau mengetahui apa maksudnya? Dengan perbuatan mereka yang menjadikan Tuhan selain daripada Allah tu, Allah kata mereka ni ada menjadikan Tuhan-Tuhan lain pula sebagai Tuhan selain pada mereka. Maknanya perbuatan yaj'aluna tu adalah satu perbuatan yang mensyirikkan Allah. Jadi Allah kata maka mereka akan mengetahui nanti ya. Mana di akhirat nanti mereka, segala perbuatan mereka tu akan mereka Allah tunjukkan balik kepada mereka, dan pastinya mereka akan mengetahui ya. Okey, ayat 20, ayat 2 surah An-Nakhli ya. 16 adalah surah An-Nakhli. So, dimulakan dengan
an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya, itu dia ayatnya. Seperti biasa kita betulkan ayat ini dulu dalam aspek penulisan. Ya, dalam aspek penulisan beberapa tulisan ataupun huruf dan juga baris-baris di dalam ayat ini perlu diperbetulkan. Ya, jadi kita salin ayat tu kita bawa ke macam biasa. Kita akan bawa ke Arabic Keyboard Lexilogos. Ya, kita copy saja. Itu ayat yang original dan kita nak perbetulkannya dengan menggunakan ayat yang kedua tu. Ya, dalam ayat kedua tu kita akan perbetulkan. Ya, dan mungkin kita boleh sebelum tu kita akan highlightkan dulu mana yang perlu diperbetulkan. Ya, supaya tuan-tuan biasakan dengan kalimah-kalimah dari dalam Al-Quran, iaitu melihat, ya, sini kita akan tandakan, ya, manakah yang perlu diperbetulkan. Ya, okay, kita gunakan screen sharing annotation ni dan kita identify manakah yang penulisan tu yang perlu diperbetulkan. Ya, anziru, okey, sebenarnya di sini pun kena perbetulkan, ya, iaitu waw perlu mengambil tanda panjang, ya, tanda panjang, dan alif tu diletakkan bulat kecil dia, ya, sebab dia adalah alif ziyadah. Kenapa waw tu perlu ada tanda panjang? Kerana dia membabitkan hukum mad, ya, iaitu waw mad bertemu dengan hamzah qata' di dalam kalimah yang selepasnya. Ya, so dia membabitkan hukum mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil kita kena letakkan tanda panjang. Ya, tapi malangnya keyboard ni dia tidak ada tanda panjang yang boleh letakkan kepada waw. Ya, yang ada hanya tanda panjang kepada alif. Jadi kita tak boleh nak perbetulkan. Tapi tuan-tuan kena tahu, ya, iaitu waw ni sepatutnya ada tanda panjang menunjukkan dia dibacakan dengan panjang, iaitu mad jaiz munfasil. Ya, kita akan betulkan nanti. Alif tu kita highlight dulu yang mana yang perlu diperbaiki, ya, iaitu yang keduanya annahu la. Selepas ha ni dipanggilkan ha dhamir muzakkar mufrad. Ha dhamir muzakkar mufrad, dia ada mad silah. Ya, sepatutnya di sini ada mad silah. Di mana? Di sinilah. Ya, kena ada waw kecil. Ya, sepatutnya ada waw kecil untuk memberi bacaan hu tu sepanjang 2 harakat. Annahu 2 harakat, baru ambil la, dan yang ni kena dipanjangkan lah, ya, sebab dia bertemu dengan hamzah qata'. Di selepas la tu dalam kalimah selepasnya ada bermula dengan hamzah qata', jadi alif mat ni kena ditandakan dengan panjang, iaitu membabitkan hukum mad wajib, mad jaiz munfasil. Sekali lagi seperti mana yang tadi di sinilah, ya, ni perlu diperbetulkan. Yang ni sebenarnya perlu diperbetulkan, ya, ditaruhkan tanda panjang. Yang ni pun kena perbetulkan, ya. Kedudukan alif kecil tu selepas huruf lam, bukannya di atas huruf lam. Ya, illa, sekali lagi, alif mat bertemu dengan hamzah qata', jadi kena diletakkan tanda
panjang ya. Lepas tu ana fattaqun, ana ni ya ini dia tidak dibacakan alif mad, dia bukannya alif mad di situ. So dia adalah alif yang apa? Ditanda alif kecil, alif zaidah, jadi dia dibacakan tanpa mad, iaitu ana fattaqun ya. Fattaqun yang ni kena betulkan dia bukannya alif tapi adalah hamzah wasal ya, hamzah wasal. Sebab dia adalah fi'il amar. So fi'il amar bermula dengan hamzah wasal. So dia bukannya alif tapi hamzah wasal kita tukarkan itu kepada hamzah wasal. Itulah ya, beberapa tempat yang perlu diperbaiki dari aspek ya penulisan. Okey. Tapi untuk membuat editing ni biasanya kena clearkan dulu labeling ni ya, sebab dia dalam mode edit kita tak boleh dalam mode image macam ni kita tak dapat nak edit. Jadi kena clearkan dulu ya. Clearkan dulu. Tapi tuan-tuan tahu ya, yang mana yang kita nak perbetulkan tadi, kita akan betulkan di bawah tu ya. Okey, so saya clearkan dulu ni, clear all drawing, lepas tu keluar pada dia untuk buat editing lah. Jadi N0 yang ni tidak dapat sebab sini tidak ada tanda panjang yang saya boleh gunakan untuk memanjangkan wow ya. Dia hanya untuk alif saja yang ada di sini. Okay, yang tu kena buat secara manual lah. Okay, so yang boleh diperbaiki ialah alif ni saja. Kita letakkan dia dengan tanda bulat di atasnya, menunjukkan dia alif ziyadah ya. So dia kena letak alif dulu dan letakkan tanda bulat di atas alif ziyadah. Ya, an-ziru panjang dia ialah 4 harakat. Lampu terpadam. Okey, tak apa, saya off-kan dulu kamera ni sebab lampu satu ni dia terbakar agaknya. Okey, an-ziru annahu okey, kita sudah perbaiki sini, kemudian sini ada mad silah. Ya, kita letak waw kecil ya. Waw kecil kita ambil yang mana? Ambil yang ni ya, tanda ni untuk waw kecil. Nah, tu dia annahu 2 harakat. La, yang ni kita kena alif ni kena gantikan dengan alif yang ada tanda panjang ya. Ambil tanda ni. Tu dia. Sebab dia alif mad bertemu dengan huruf hamzah qata'. Jadi dia perlu dipanjangkan ya. Dia menjadi mad jaiz munfasil. Apa makna munfasil? Ialah berasingan. Kalimah ilaha ni berasingan dengan alif mad tu. Itu dipanggilkan munfasil ya. Kalau hamzah qata' ni di dalam satu kalimah dipanggilkan muttasil. So ini ialah munfasil. Dan alif kecil ni kita kena ubahkan dia bukannya di atas lam tapi selepas. Untuk meletakkan selepas tu kita ambil tanda extension ya, atau pemanjang ni satu. Lepas tu baru letakkan alif kecil tadi ya, supaya dia berada di selepas huruf lam ya, bandingkan dengan yang atas tu. Yang atas tu ialah tulisan asal yang perlu diperbaiki. So yang bawah ni adalah tulisan yang telah diperbaiki. Cuma satu je kita tak dapat buat di sini ya, tanda panjang kepada waw tu saja. Okey.
Ilaha illa, sekali lagi alif bertemu dengan hamzah qata, sama kes dengan yang ni. So yang ni pun kena tukarkan kepada alif yang ada tanda panjang je, yang ni. Okey. Lepas tu ana ni dalam Al-Quran, non ni, alif ni dia letakkan tanda kecil supaya dia tidak mengambil, tidak dibacakan dengan mad asli, ya. Kalau kita tengok, lihat ayat yang sebenarnya di mana di sini, ya. Kita tengok di sini ayat dia sini, ya, dia ada alif kecil, huruf bulat di atas alif tu, supaya alif tu tidak dibacakan sepanjang dua harakat. Jadi ana fattaqun, terus saja, ya, ana fattaqun. Jadi dia kena tukarkan kepada alif yang ada tanda bulat dia atas. Itu dia. Ana fattaqun, ya. Dan akhir sekali yang ni adalah hamzah wasal dan bukannya alif. Ya. Memang tak ada sebab untuk meletakkan alif di situ, ya. So sebenarnya bukan alif tetapi adalah hamzah wasal. Letakkan hamzah wasal. Itu dia. Itulah pembetulan. Saya besarkan sikit untuk tuan-tuan lihat, ya. Ya. So biasakan kita dengan membuat pembetulan kepada ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan resam imla'. Dipanggil imla'i yang lama tu, kepada resam Osmani, ya. Jadi semua sekarang Al-Quran menggunakan resam Osmani, ya. In fact, adalah menjadi rukun sekarang ni, rukun pembacaan Al-Quran, untuk menggunakan bacaan mengikut resam Osmani, ya. Doktor, tanda sukun pada anziro tu tak ada kan? Betul, ya. Okey, betul, ya. Dia kena buangkan sebab dia membabit hukum ikhfa. Itu dia, ya. So nun disembunyikan di dalam huruf zal, jadi dia ditandakan dengan menghilangkan baris sukun dia, ya, kepada nun tu. So dia anziru. Okey, selesai dari segi penulisan. Lepas tu kita akan melihat, ya, kalimah-kalimah di dalam ayat ni, termasuklah kalimah yang nak dibahaskan ialah ilaha ni, yang dibangunkan daripada alif lam ha, ya. Okey. Okey, mula dengan an. So kita yang ni kita boleh simpan dia, ya. Tekan print screen. So kita boleh simpan apa yang kita dah buat hari ni di dalam screenshot. Yang tekan print screen tu dia akan simpan di dalam print shot kalau kita ingin buat rujukan lain, ya. Okey, so an adalah jenis harfun, ya. Harfun ni dipanggilkan harfun mafdari, ya. Mafdari. Harfun mafdari ini harfun apa, ya? Bahasa Inggeris dia subordinating, subordinating conjunction, ya. Dia penyambung nak meletakkan cerita-cerita selepas tu sebagai subordinate. Subordinate ni apa dia, ya? Subordinate ni ialah lapisan kedua. Lapisan kedua. Ada makna dia apa? Ada cerita yang utama dan ada cerita yang kedua. Itu dipanggilkan subordinate. Subordinate, bahasa Melayu dia tak tahu, ya, apa dia subordinate ni. So dia nak meletakkan ayat-ayat selepas ni adalah subordinating clause, dia panggil, ya. Perenggan subordinate. Mungkin kita gunakan subordinate jugalah bahasa Melayu dia, ya. Yang bererti ia itu, ia itu, ya.
So kadang-kadang dia juga berfungsi sebagai harfun nasab, ya. Kadang-kadang dia juga berfungsi sebagai harfun jazam, bergantung kepada konteks ayat. Ya, kalau ayat itu ayat nak mengatakan iaitu untuk, biasanya kadang dia kalau dia menjadi harfun nasab, dia akan mengambil fi'il mudhari' yang mansub, ya, dia menjadikan an tu sebagai untuk, ya. Kalau dia untuk, dia mengambil fi'il mudhari' yang mansub, ya, fi'il mudhari' yang mansub itu konteks perbuatan yang akan dilakukan, ya. Dalam konteks ini Allah nak menggunakannya dalam konteks apa? Juga supaya itu ataupun untuk, tapi dalam konteks majzum, dalam konteks fi'il amar, iaitu Allah nak mengarahkan ataupun nak menyuruh, ya, nak menyuruh kita semua ni, ya, dalam konteks ayat ni ialah Nabi menyampaikannya kepada sahabat-sahabat dia lah, ya. Sahabat-sahabatnya nak menceritakan yang Allah mengarah apa? Menyuruh apa? Anziru. Ya, anziru ini apa dia? Berilah amaran. Ya, berilah amaran daripada non zaro ni. Non zaro adalah fi'il amar. Non zaro ialah 3 huruf akar kepada fi'il amar yang ini, ya. So fi'il amar ni ada fi'il amar apa? Fi'il amar wazan keempat, ya, wazan keempat. Waw al-ziyadah ni dia fa'il dia. Ya, fa'il tu ialah orang kedua lah. Orang kedua tu ialah kamu semua. Ya, anziru adalah fi'il amar wazan keempat jamak dengan fa'il dia mukhatab, orang kedua yang majzum. Tu cara nak menerangkan anziru, ya. Okey, mungkin saya boleh kongsikan, kita lihat pembentukan anziru hari ini, ya. Nah, di dalam ayat ni 2 kalimah yang penting untuk kita fahami ialah satu anziru, satu lagi fattaquni ni, ya. Dia pun fi'il amar juga. Ini fi'il amar wazan 1 yang dimulakan dengan hamzah qata', hamzah wasal. Dia adalah bukan wazan 1, dia wazan ke-8, ya. Bermula hamzah qata' dan ada 2 ta di sini menunjukkan dia adalah fi'il amar wazan ke-8, ya. Yang ni fi'il amar wazan ke-4. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak melihat acuan dia, kita boleh kongsikan. Tengok, ya. Tengok bentuk dia ni, ya. Anziru asalnya ialah anzir, jadi acuan dia af'il, ya. Af'il. Okey. Di sini fa ni adalah tambahan, jadi dia bermula dengan hamzah wasal. Jadi ittaqu, ya, ittaqun itu asalnya ialah qaf ni baris bawah, ya, iaitu ittaqi. Ittaqi. Ittaqi itu kalau kita tukarkan kepada fa'il lam, dia akan menjadi ifta'il. Ifta'il. Itu acuan dia, ya. Ifta'il. Okey, fa tu sebenarnya ialah waw, ya, sebab kalimah ni ada daripada apa? Adalah dibangun daripada 3 huruf akar, waw, qaf, ya. Waw, qaf, ya. Tapi ini kita buat besok, ya. Kita ambil yang ni dulu. Yang ni senang, ya. Sini dia tidak melibatkan huruf illah, non zal ra, ya. Dia tidak melibatkan huruf illah. Jadi kita buat ini dulu, ya. Anziru hari ini kopi dia pergi ke Lexilogos baru,
Ambil yang baru sinilah. Okey. Okey, mulakan dengan kita terangkan dia dulu. Macam biasa kita beri penerangan kepada dia supaya kita kenal. Bila kita kenal daripada maklumat daripada kalimah tu, barulah kita boleh membuat pembentukan dia, ya. Kalau kita tak berpekanan, nanti takut tersilap, ya, acuan dia tu, ya. So anziru bermula dengan hamzah qata' ni, kita tahu dia adalah wazan yang keempat. Ya, so dia adalah fi'il amar. Fi'il amar, hamzah qata', mim ra, asal amar tu ialah amrun, ya, fi'lun amrun. Kata kerja suruhan. Ya, dan dia anziru bukannya bermula dengan hamzah wasal. Kalau hamzah wasal dia wazan 1. Tapi ini dia hamzah qata', dia adalah wazan keempat. Wazan keempat. Okey, sama asingkan sikit. Okey. Dan fa'il dia okey, dan kita letaklah dan fa'il lah, ya. Fa'il tu fa'il dia, ya. Fa'il dia yang ni adalah fa'il lah, ya. Fa'il ni kita boleh letak sebagai dhamir apa? Dhamir kum. Kamu semua. So maknanya waw alif ziyadah ni mewakili kum, ya. Fa'il kum. Kamu semua, kamu yang ramailah, sebab dia mukhatab, orang yang kedua, ya. Itulah penerangan kepada anziru. Okey. Dan kita boleh buat pembentukan kalimah, iaitu non 3 huruf akar tu kita boleh nampak daripada situ, iaitu non zal ra. Ya, mana dia non zal ra tu senang saja. Non zal ra. Ya, 3 itulah 3 huruf akar dia. Prof, Ya. saya mencelah, fa'il tu pelaku, yang maksudnya orang tu perintahkan kepada orang kedua yang ni lah, kum ni tak ada kat dalam tersembunyi, ya. Fa'il kum tu tersembunyi. Tak, ini tu. wali ziyadah ni. Oh, mewakili yang tu. Itu fa'il dia, ya. Kalau nak letak sini, dan fa'il wali ziyadah ni. Ini sebenarnya fa'il dia. Kum ni saya kopi ni. Sebab saya tak belajar lagi fi'il amar. Tak apa. Kita sambil ini kita belajar, ya. Yang mana belum belajar kelas tu, kita belajar dalam ni lah, ya. Sambil ini, sebab ini kita akan terangkan semua, ya. Sama ada belajar ke tak belajar tu, kita belajar masa ni. Jadi fa'il, bila kita jumpa waw alif ziyadah kepada fa'il amar, dialah fa'il kepada fi'il amar tu. Apakah definisi fa'il, pelaku kepada fi'il amar? Orang yang disuruh melakukan perbuatan tu. Perbuatan yang disuruhkan apalah? Berilah amaran. Ya, anziru ni adalah beri amaran. So siapa yang diperintahkan beri amaran tu? Waw alif ziyadah. So fi'il amar, fa'il dia mesti orang kedua, bukannya ketiga. Ya. So dia maksud dia lah waw alif ziyadah ialah kamu semua. So waw alif ziyadah ni merujuk kepada kum. Jamak. Ya, jamak. Ya, dia jamak lah tu, ya, sebab kum ni untuk ramai lah tu, ya. Kalau seorang ka. So kalau ka dia biasanya kalau ka dia mustatir, dia tersembunyi. Okey, saya tunjukkan kalau seorang, ya. Kalau seorang dia akan jadi macam ni. Tu dia, kalau pelaku dia seorang, dia akan sukun ra tu. Jadi anzir itu arahan kepada
kamu juga orang kedua tapi seorang. Jadi fa'il dia tu tak ada dinyatakan di dalam kalimah tapi dia tersembunyi. Fa'il tu tetap ada ya, tapi dia tersembunyi. Fa'il di antara lah ya Ustaz ya. Apa dia? Fa'il di antara. Antar, betul. Antar. Tapi dia kita tak sebut antar lah, fa'il ka lah ya. Ka dengan kum. Ka seorang, kum ramai. Antum. Sebab antar tu biasa kita gunakan untuk untuk fa'il kepada fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi ya. So fa'il apa ni? Fa'il amal ni dia tricky sikit sebab dia orang yang diarahkan tu. Orang yang diarahkan tu ya. Dia menjadi fa'il. Sebab dialah yang sepatutnya melakukan perbuatan tu, dia jadi fa'il. Maknanya dia punya fa'il mustatir dia tu ka lah. Ka bukan antara ya. Ka. Okay. Kalau dalam madhi kita ta ya, fa'il dia. Kalau an'amta, dia adalah kau melakukan, kau memberi nikmat. Kalau ya telah beri nikmat, dialah fa'il. Tetapi dalam apa ni amal, sebab dia orang yang disuruh jadi fa'il itu orang yang diarahkan. So dia ambil ka lah. Tapi dia mustatir. Tapi kalau jamak, dia sebenarnya kum lah ya. Kum, tetapi dia diwakili dengan waw alif. Waw alif ziyadah. Okey, so kita mulakan dengan 3 huruf akar. Sekarang pun dah 7.46 ya, cepat tu. Non, zal, ro. Non, zal, ro. Okey, itu 3 huruf akar. 3 huruf akar mesti kita bina kata dasar. Kalau kita tak bina kata dasar, kita tak boleh buat kalimah. Ya, sebab tak ada makna lah. Jadi mesti bina kata dasar. Iaitu perkataan, bila perkataan barulah dia ada makna ya. So kita biasanya kita apa? Kita gabungkan yang 3 ni saja ya. Kopi sini. Gabungkan ya dan berikan baris. Ya non macam tu. Letakkan baris non baris atas. Zal tu baris atas juga. Dan ro pun baris atas ya. Sebab dia mengikut dari segi penulisan, dia mengikut penulisan fi'il madhi wazan 1. So maknanya fi'il madhi wazan 1 pun samalah nazara lah. Cuma beza makna ya. Nazara kata dasar dia tidak ada pelaku, tidak ada masa lagi. Dia hanya makna yang asas, iaitu beri amaran. Itu makna dia. Dia tak ada siapa beri amaran, bila beri amaran, tak ada. Ya, so nazara ni adalah kata dasar. Ya, kita tandakan di sini kata dasar. Dan kata dasar ada makna ya. Kita letakkan makna sekali iaitu beri amaran. Dia pelaku tak ada lagi. Ustaz, kalau kita kata huwa dalam tu tak ada, bukan Dia? Kalau kita kata dalam tu ada huwa, bukan Tak ada. Untuk kata dasar tak ada lagi. Kalau huwa tu untuk fi'il madhi. Tapi ini bukan fi'il madhi Bukan, dia kata dasar. Ni saya tulis kata dasar ni. Kalau ayat tu fi'il madhi, dan kita akan gunakan perkataan yang sama. Ya. Kat sini sebagai contoh, okay, kita gunakan dan masukkan nazaratu dan kita labelkan dia sebagai fi'il madhi. Tulisan dia sama. Ejaan dia. Okey, fi'il madhi, tapi bila kita memberi makna, dia dah ada huwa. Iaitu dia. Dia beri amaran.
Dia dalam madhi maknanya telah, dah ada masa. Telah beri amaran. Itu bezanya madhi dengan apa? Dengan kata dasar, ya. Ejaan dia sama tapi konteks dia berbeza sebab madhi adalah yang ni adalah kata terbitan daripada kata dasar. Kata dasar ni dia boleh memberi kata terbitan dalam bentuk fi'il madhi, ya, dia boleh beri bentuk fi'il mudhari', dia boleh jadi fi'il amar. Yang kita nak buat ni fi'il amar lah kejap lagi. Ya, dan dia boleh memberi dalam bentuk fa'il nahi, melarang pun boleh. Nah, itu semua kata terbitan kepada kata dasar. So kata dasar ni dia punya sumber, source dia, kepada semua kata terbitan di dalam, ya, di dalam Quran. Boleh jadi fi'il madhi, boleh jadi fi'il mudhari', boleh jadi fi'il amar, boleh jadi fi'il nahi, boleh jadi isim fa'il, boleh jadi isim maf'ul, boleh jadi isim masdar. Maknanya Ustaz, jadi dia punya wazan ni wazan fa'ala jugalah, wazan satu fa'ala. Tinggal lagi Ini saya nak tunjukkan tadi sebab puan tu tanya pasal madhi, ya. Tapi yang ni tidak ni. Ini bukan madhi ni. Amar. Cara amar. So saya tak akan, untuk yang tu saya kena tak pakai yang ni, ya. Maknanya kata dasar dia itulah nazarah tu. Daripada Ya. kan? Nazarah ialah kata dasar saja, bukannya madhi. Nak beza. Itu nak tunjukkan tadi. Jangan confuse dengan madhi, ya. Oh, saya confuse lah tu. Ingat tulisan dia, ejaan dia sama tapi makna dia lain, ya. Konteks dia berbeza. Madhi adalah kata terbitan daripada kata dasar, dia ada pelaku, ada masa. Apa kata dasar dia ada apa? Ada kata kerja je, tu je yang asal. Oh, Tapi sekarang ni kita anzir, yang anziru tadi, yang ni kita betulkan sebab dia bukan anziru, anzir dia ada waw alif ziyadah. Dia ada jamak, so kita masukkan waw dengan alif ziyadah. Tu dia, ya, yang kita nak buat yang ni lah, ya. So tak boleh lah pakai madhi, ya. Tak boleh pakai acuan fa'ala, tak boleh. Kita kena pakai acuan apa? Tengok di sini, yang ni, ya. Fi'il amar wazan keempat. Ni dia. Af'il. Af'il. Okey, mana dia ambil kotak lah. Okey, af'il, yang ni. Tu dia. Ya, dia fi'il amar wazan keempat. Sebab itu fi'il amar wazan keempat, jangan pergi ambil acuan lain, dia tak jadilah. Fa tu ialah nun, ain tu ialah zal, lam itulah ra. Jadilah anzir. Anzir. Lepas tu kalau jamak tambah saja wali zaidah, jadilah anziru. So daripada sini pun kita sebenarnya dah boleh kenal dah, ya. Acuan mana yang digunakan tu. Okay, so clear drawing ni dan saya kopikan saja ni. Inilah acuan yang digunakan, ya, iaitu af'il. Okay, masukkan ke mana tadi? Sinilah. Itu acuan dia. Af'il. Bila dah tahu acuan tu, masukkan nun, gantikan fa, zal. Okey, saya gunakan annotation tu. Ambil apa? Arrow, ya. So yang pertama sekali ialah nun, huruf pertama ni. So apa kita buat? Gantikan fa tu dengan nun. Jadi nun sukun. Okey. Lepas tu huruf kedua ialah zal. Zal gantikan ain ni. Jadi zal akan menjadi zal baris bawah. Okey, dan ketiga ra gantikan lam. Jadi akan menjadi ra yang sukun. Jadilah anzir.
Itu kata terbitan. Ya. Kata terbitan semua dalam bentuk mufrad lagi. Ya, mufradah. Okay. So dapatlah kata terbitan iaitu anzir. Saya boleh copy sini je kalau nak cepat ya. Copy sini, bawa sini. Dan sukunkan ra tu jadilah anzir. Itulah kata terbitan menggunakan acuan af'il daripada kata dasar nazaro. Okey, lepas tu proses je lah ya. Jamakkanlah lah. Sini macam mana nak menjamakkan, senang saja kita tambah waw alif ziyadah sebab dia majzum ya. Jangan pergi tambah waw nun. Waw nun bukan untuk majzum, waw nun untuk marfu'. Tak boleh untuk fi'il amar dia majzum, kena tambah waw alif ziyadah. Okey. Lepas tu gabung je lah. Bila dah siap ni gabungkan saja. Macam mana nak menggabungkan? Buang saja tanda campur tu. Jadilah anziru. Ya, anziru. Nun tu kita tidak sukunkan sebab apa? Sebab dia hukum ikhfa lah. Ya, so kita tidak buangkan tanda sukun dia. Anzir jadilah anziru. Ya, so anziru ialah inilah penerangan dia. Fi'il amar wazan 4 dan fa'il waw alif ziyadah ni mewakili kum ya. Mewakili kum. Sadaqallahul azim. Kita sampai sini juga pagi ni dan insya-Allah kita akan sambung lagi pagi besok ya. So ini boleh simpan, tekan print screen dia akan simpan dalam screenshot ya. Bila-bila nak tu, yang eloknya kita buat catatan ya sebelum print screen tu, catatan ayat berapa ya. Yang tadi ialah ayat 16 ya. 16, 2, 15. 16, 2. 2, 15. Tak apa sebab kita nak anziru dia bukan yang ke-15 dalam ayat tu ya. Tak apa, kita catat ayat cukuplah. Dia membabitkan ayat surah 16 ayat kedua. 12. Kalimah ke-12. Sebab ini anziru dia bukannya apa, nanti kita tengok anziru ya. Kalimah ke-12 doktor. 12 ya? Ya. Okey. Mana tadi sini. So tercuba ni boleh masuk lagi tak? 12. Kita letak sini. Kita edit ya. Ya sebab dia ni try sekali lagi. Kita edit juga. Tak apa, kita 16-2 sajalah. tu Dhamma. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, itu kawan saya tu Salma tu dia join untuk bulan 12. 12 ya? Tapi dia yang daily ni sekarang ni dia tak join lah lagi. Dia kata dia tunggu yang kelas baru tu. Lepas tu nanti esok kalau dia okey bagus join grup kita mengajar. Okey. Cuma dia nak tengok doktor punya style cara lah. Dia memang tahu dah tapi doktor punya cara lain kan. Itu je. Maksud tahu tu, maksud tahu tu apa dia? Tahu apa? Macam mana? Dia tahu apa? Dia tahu bahasa Arab tu kira dia dah terror lah. Oh, bahasa Arab dia apa? Okey ya. Jadi dia nanti join untuk kelas tu nak tengok format doktor lah. Baru dia kata fikir nak join jadi pengajar ke tidak. Tapi dia kata dia suka. Dia kata cara doktor bagi penerangan Arab tu bagus lah.
Dia kata tak Eropah ada saja tempat kak. lain macam doktor lah. Eropah dia. Dia suka. Itu dia kata tak apa, dia akan join bulan ni. Yang ni dia tak join lah daily sebab dia dengan saya kami sibuk sebab apa menghafalkan. Jadi dia kata Okey. nanti bulan 12 esok lah baru dia join balik. Yang pagi ni dia dah tengok lah berapa kali lagi tu. Lepas tu dia kata dia suka lah. Tu yang dia join. Okey. Terima kasih doktor. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa dia lah nanti. Okay.